Assalamualaikum dan salam sejahtera yang berbahagia Meja Norzila Haji Aziz yang dihormati rakan-rakan seperjuangan sekalian. Saya Aminatul Hafizah binti Mak Nasir dari kumpulan 14 dan ahli kumpulan yang lain iaitu Nur Alifah binti Ahmad, Muhammad Alif bin Hamzah, Muhammad Zulkarnain bin Sandin, Nurul Hanafi bin Anwar, Nur Fida binti Ismail, Bakri bin Saad dan Nariza binti Zain. Pada hari ini, kami ingin membentangkan satu kertas kerja yang bertajuk Program Webinar Kesihatan Mental dan Pengurusan Depresi. Kertas cadangan ini dihasilkan untuk mohon kebenaran daripada PACE UUM bagi melaksanakan satu projek khidmat masyarakat sebagai memenuhi keperluan khusus ini. Sebuah program webinar yang telah dirancang ini bertujuan untuk memupuk kesedaran belia dan masyarakat tentang bagaimana pengurusan depresi itu. Dalam program ini juga kami memberi serta berkongsi pengetahuan untuk mengatasi tanda-tanda awal depresi itu berlaku. Menerapkan nilai sayangi diri dalam masyarakat dan juga dapat mempelajari kaedah-kaedah mengawal perasaan depresi itu. Program ini juga diadakan seiring dengan seruan kerajaan untuk masyarakat lebih prihatin tentang kesihatan diri. Rakan-rakan sekalian, anda tahu apakah itu stres? Stres ialah satu tindak balas fizikal, mental dan emosi ke atas situasi yang mengganggu keadaan stabil individu itu. Yang kedua, respon individu terhadap tekanan psikologi ataupun tingkah laku itu. Yang ketiga ialah tindak balas kepada kehadiran ancaman, cabaran ataupun perubahan. Keadaan yang berbangkit akibat daripada rangsangan psikologikal dan fizikal juga merupakan stres, merupakan salah satu stres yang dihadapi. Stres juga perlu dalam membantu individu mencapai matlamat personal ataupun pekerjaan dalam harian mereka. Jika terlalu banyak juga stres membuatkan matlamat sukar untuk dicapai. Respon individu terhadap stres adalah berbeza mengikut personaliti, persepsi dan pengalaman lepas. Stres juga terbahagi kepada dua, iaitu eustress
di mana stres positif yang boleh bertindak sebagai motivasi diri individu menerima stres itu dengan hati yang terbuka. Contohnya berkahwin, persediaan untuk bercuti, melancong dan lain-lain lagi. Yang kedua ialah distress. Distress ialah stres yang sering berulang-ulang menyebabkan masalah mental dan kesihatan. Contohnya perbalahan, masalah komunikasi sesama kita. So stres ini terbahagi juga kepada dua, iaitu stres positif and stres negatif. Stres positif ialah dapat menggalakkan individu untuk menyesuaikan diri dan meningkatkan tahap kemahiran daya suai, dan juga stres positif ini dapat meningkatkan kesedaran individu terhadap ruang masalah. Stres negatif pula ialah melampaui keupayaan individu untuk menghadapi dan juga dapat menjejaskan sistem badan individu. Stres negatif ini banyak memberi kesan kepada tingkah laku atau mewujudkan masalah fizikal. Matlamat. Yang pertama, matlamat umum. Nombor 1, meningkatkan kesedaran masyarakat berkenaan kepentingan pengetahuan pengurusan stres atau depresi. Nombor 2, memupuk semangat di kalangan semua lapisan masyarakat tentang pentingnya pengurusan stres atau depresi. Nombor 3, mengenal pasti punca-punca stres atau depresi. Dan yang terakhir, mewujudkan cara bagi menghindari dari stres atau depresi. Nombor 2, matlamat teknikal. Memberikan kaedah-kaedah yang boleh digunapakai dalam menghindari stres atau depresi. Memberikan saluran yang boleh disalurkan jika berlaku sebarang masalah stres atau depresi. Dan yang terakhir, matlamat pelaksanaan. Memahami pentingnya menangani masalah stres atau depresi. Program Bual Bicara ini dapat memberikan kesedaran kepada semua lapisan masyarakat tentang dampak masalah stres dan depresi. Meningkatkan kesedaran tentang kesan depresi atau stres terhadap diri sendiri dan orang sekeliling. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Alifah binti Ahmad dan nombor matrik saya 283288. Hari ini saya akan menerangkan skop bidang tumpuan program yang kami jalankan. Yang pertama, memberikan bimbingan dan kesedaran kepada semua lapisan masyarakat berkenaan dengan penyakit mental. Yang kedua, memberi pendedahan tentang tanda-tanda akibat daripada tekanan yang berterusan dan juga cara-cara untuk mengelakkan tekanan. Yang ketiga, mengajar masyarakat ataupun memberikan maklumat kepada masyarakat tentang konsep self-care therapy yang boleh membantu untuk memberi sokongan secara emosi. Poin yang keempat, mengadakan perbincangan berkenaan tahap kesihatan dan penerimaan masyarakat Malaysia serta kesan terhadap negara. Poin yang kelima, mengadakan sesi soal jawab berkenaan masalah penyakit mental, dan poin yang terakhir iaitu yang keenam, memberi pencerahan berkenaan kesan terhadap negara dari aspek sosioekonomi, sosiobudaya, politik dan sebagainya. Yang kedua, saya akan terangkan mengenai punca maklumat. Punca maklumat program kami adalah berkenaan dengan tekanan dan juga stres yang telah menjadi satu masalah yang semakin memburuk dan semakin rumit di kalangan masyarakat Malaysia. Namun kesedaran terhadap penyakit mental ini masih dipandang sepi ataupun masih dipandang ringan. Malah stres juga merupakan salah satu punca utama terhadap kemerosotan kualiti hidup zaman sekarang. Jika tidak ditangani dengan lebih awal, impak dalam jangka masa panjang, tekanan dan juga stres boleh memberi kesan negatif terhadap kerjaan, kehidupan, hubungan serta kekeluargaan serta kesihatan. Pengurusan stres yang lemah boleh mempengaruhi tahap kesihatan individu, seterusnya membawa kepada pelbagai situasi masalah yang lebih kompleks, termasuklah masalah emosi dan juga masalah secara fizikal. Golongan individu ini juga seterusnya akan menimbulkan masalah dengan memberi kesan kepada keluarga dan juga masyarakat sekeliling. Antara risiko penyakit yang berkait rapat dengan masalah tekanan dan juga stres ini secara fizikal boleh dilihat, termasuklah obesiti, penyakit jantung, sawan, hypertension, insomnia dan banyak lagi.
Manakala kes-kes yang lebih parah, kes-kes yang lebih kritikal, pesakit yang menghadapi tekanan akan berdepan dengan perubahan tingkah laku individu seperti sentiasa kelihatan sedih dan murung, kecenderungan untuk mencederakan diri. Ini banyak kita boleh lihat seperti membuat luka-luka di tangan dan sebagainya. Juga halusinasi, gelisah, bipolar, sukar untuk menumpukan perhatian atau sukar untuk melakukan tugasan rutin, mengasingkan diri, skizofrenia, bertindak agresif kepada diri sendiri dan juga orang sekeliling, dan lebih parah dan lebih buruk lagi adalah tindakan untuk membunuh diri. Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun KKM mendedahkan tahap kesihatan rakyat Malaysia berada di tahap yang agak membimbangkan bagi tempoh kajian 1 Januari hingga 21 Mei 2021 sebanyak 101,150 panggilan telefon melalui talian bantuan sokongan psikososial KKM, Mercy Malaysia dan juga talian kasih dan bahagian keluarga sosial dan komuniti KSK daripada anjuran JAKIM mendapati sebanyak 91.2% individu memerlukan sokongan secara emosi dan juga kaunseling. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata semasa sidang media 11 November 2021 Malaysia berada dalam kategori yang tidak sihat both secara mental dan juga secara fizikal. Katanya lagi kesedaran mengenai aspek kesihatan di Malaysia agak lemah. Jadi ini adalah skop dan juga punca maklumat kumpulan kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Bakri bin Saad, nombor metrik 289020 akan menerangkan berkaitan butiran program webinar kesihatan mental bertajuk Pengurusan Depresi. Program webinar ini akan diadakan pada 16 Julai 2022 iaitu hari Sabtu jam 9 malam hingga 11 malam secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom dan Facebook Live. Penceramah jemputan adalah seorang yang pakar dalam bidang psikologi iaitu Puan Ratna Safura binti Kamal Syari, pegawai psikologi daripada Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, Negeri Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Alif bin Hamzah, nombor metrik 283441. Jadi saya akan meneruskan pembentangan kertas kerja kumpulan kami, iaitu justifikasi pemilihan aplikasi atas talian yang digunakan. Pemilihan aplikasi atas talian yang kami gunakan adalah berdasarkan sasaran penonton yang telah kami pilih, iaitu golongan belia, di mana kemajuan dan perkembangan di dalam teknologi maklumat dan komunikasi membolehkan capaian ke atas aplikasi ini dilakukan pada bila-bila masa tanpa mengira lokasi. Aplikasi Zoom dan Facebook Live yang mana kami gunakan aplikasi ini adalah kerana ianya lebih terbuka dan lebih mudah untuk diakses dan bersesuaian dengan sasaran peserta webinar yang telah kami pilih. Aplikasi ini juga boleh memuatkan jumlah penonton yang ramai dalam satu-satu masa. Aplikasi ini juga boleh dikongsi penonton di dalam platform Facebook Live dengan menutang butang share yang terdapat pada aplikasi tersebut. Penonton juga boleh bertanyakan soalan yang ingin diajukan sama ada melalui penyampaian suara atau melalui tulisan di ruangan komen yang telah pun disediakan. Ini akan membantu melancarkan program dan juga memudahkan penonton dalam sesi soal jawab bersama penceramah. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Ini merupakan poster bagi program webinar kesihatan mental bertajuk Pengurusan Depresi. Program ini akan dikenalikan oleh saya sebagai moderator bersama penceramah jemputan iaitu Puan Ratna Safura binti Muhammad Syari, pegawai psikologi daripada Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, Negeri Selangor. Program webinar ini akan diresmikan oleh Yang Berhormat Dr. Siti Mariah binti Mahmud, Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan dan Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Selangor secara online pada 16 Julai 2022 jam 9.15 malam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nariza binti Zain, nombor matrik 289153. Saya akan membentangkan berkenaan tentatif program bagi program webinar kesihatan mental dalam pengurusan depresi, yang mana kami semua telah bersetuju untuk mengadakan program ini pada hari Sabtu, iaitu pada 16 hari bulan Julai 2022. Majlis kami akan dimulakan dengan sesi pendaftaran dan pengesahan kehadiran melalui Google Form, iaitu pada jam 8.30 malam. Seterusnya, majlis akan diteruskan dengan ucapan alu-aluan oleh pengacara majlis moderator. Selesai sahaja ucapan alu-aluan, majlis akan diteruskan dengan bacaan doa. Dalam jam 9.15 malam, majlis akan menjemput Yang Berhormat Dr. Siti Mariah binti Mahmud, iaitu Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan dan Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Selangor untuk menyampaikan ucapan perasmian. Selesai saja ucapan perasmian, majlis akan diteruskan dengan perkongsian ilmu dalam pengurusan depresi, yang mana perkongsian ini akan disampaikan oleh Puan Ratna Safura binti Kamal Syahri, Pegawai Psikologi dari Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara Negeri Selangor. Selesai saja perkongsian ilmu lebih kurang dalam 1 jam, majlis akan membuka sesi soal jawab kepada semua peserta. Selesai sahaja sesi soal jawab, majlis akan membuat pengumuman bagi para pemenang pelbagai kategori, iaitu untuk kategori peserta lelaki dan wanita paling sporting sepanjang majlis berlangsung, serta mengumumkan pemenang bagi peserta lelaki dan wanita yang membuat pendaftaran paling awal. Semua pemenang akan menerima wang tunai berjumlah RM50, yang mana wang tunai ini akan dimasukkan ke dalam akaun masing-masing. Setelah pengumuman selesai, maka berakhirlah program webinar kesihatan mental dalam pengurusan depresi. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan berkenaan kewangan. Dekat sini semua pun dapat lihat jumlah pendapatan yang kami terima adalah sebanyak RM700, di mana pecahannya adalah seperti berikut. Kami ahli kumpulan bersetuju untuk menyumbangkan seorang RM25. Kami mempunyai 8 orang ahli, jadi 8 kali dengan RM25 menjadikan jumlah RM200. Selain itu juga kami memohon sumbangan daripada ahli Dewan Negeri Dun Pandan Indah, iaitu YB IR Rizham bin Hashim, dan beliau telah memberi sumbangan sebanyak RM500. Jadi 200 campur 500 menjadikan jumlah RM700. Dengan RM700 ini kami telah belanjakan untuk bayaran kepada penceramah RM500, dan baki lagi RM200 adalah untuk hadiah kepada para pemenang, iaitu kepada peserta lelaki dan wanita paling sporting sepanjang perjalanan program. Selain itu juga kami memberikan hadiah kepada peserta lelaki dan perempuan yang membuat pendaftaran awal. So ada 4 hadiah di sini, 4 kali dengan RM50 menjadikan total RM200. Jadi 500 campur 200, so jumlah perbelanjaan kami 700. Kami menerima 700 dan kami juga membelanjakan 700. Jadi tiada baki. Kami menggunakan sepenuhnya pendapatan kami. Sekian sahaja. Assalamualaikum, nama saya Nurfida binti Ismail, nombor matrik 283526. Saya akan menjelaskan di sini jawatan kuasa carta pelaksana. Jawatan kuasa pelaksana kita terdiri daripada penasihat adalah Puan Major Norzilah binti Haji Aziz, manakala pengarah adalah Cik Bakri bin Saad, timbalan pengarah Puan Nariza binti Zain, setiausaha ialah saya sendiri, bendahari Puan Aminatul Hafizah binti Mat Nasir. AJK kita adalah Encik Muhammad Zulkarnain bin Sanuddin, Muhammad Alif bin Hamzah, Nurul Hanafi bin Anwar dan Nur Alifah binti Ahmad.
Jadi di sini kita membuat kesimpulan tentang penutup masalah stres. Masalah stres adalah berpunca dari prasangka dan salah tafsir terhadap sesuatu situasi. Program ini dianjurkan bagi menggalakkan individu kekal berfikiran secara positif. Masyarakat yang prihatin perlu tahu dan mengenal pasti apa tindakan susulan yang perlu diambil jika seseorang itu mengalami tekanan dan mencari jalan penyelesaian kepada punca stres tersebut. Kerjasama dan sokongan dari pihak Puan dalam menjayakan program ini amatlah kami hargai.